من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فأما بعد, kita buka dengan baca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa sekali lagi untuk minggu seterusnya dalam tadabbur surah Yasin, insya-Allah. Ada juga yang mengikuti kita di kelas tadabbur tu, juzuk amma. Alhamdulillah, semalam kelas pertama kita. Sambutan alhamdulillah, cuma berbeza sikit kan cara pembelajarannya, sebab tu ramai. Kita tak boleh nak mengaji seorang-seorang. Jadi kalau dalam kelas tadabbur ni dia boleh ngaji seorang-seorang, itu yang uniknya kan kelas ni. Okey, tak apa, insya-Allah. Tapi yang kelas yang tu saya sentuh-sentuh jugalah sikit. Sentuh jugalah sikit cara bacaan supaya kita betulkan bacaan kita kan, insya-Allah. Okey, kita sambung terus. Saya buka slide. Kita sampai pada ayat 25. Yang 25 kan? Okey, kenapa saya bawa ni dulu? Sebab dia ada kaitan yang sebelum dengan selepas ni. Kita pun dah baca ni, inni idzal lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya aku berbuat begitu. Jika aku berbuat begitu, pasti aku berada dalam kesesatan yang nyata. Maksudnya kata Habib Musa An-Najjar, kalau kalau aku macam tu ambil berhala sebagai Tuhan, samalah aku dengan engkau kan. Jadi apa tujuan aku datang sini untuk berdakwah kan. Sebab itulah disebut ayat tu. Okey. Okey, ini yang kita nak sentuh hari ni, insya-Allah. Sama juga ini, okey, cuma beza ni panjang sikitlah. Ini idzan lafi. Okey. Nun bersabdu wajibul gunnah, wajib berdengung, dua harakat. Kadar macam kita sebut 1000, 2000. Jadi ini okey. Kemudian ada berombak. Kalau ikut hukum kat sini adalah mad jaiz munfasil, sebab dia dua kalimah yang berbeza. Ini satu, amantu satu. Tapi kita bila jumpa berombak, tak payah pening-pening nama dia. Kita tahu ya itu adalah 4 atau 5 harakah kan, 4 atau 5 harakah. Jadi kita akan baca panjang. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Bi rabbikum fasma'un. Okey. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey. Amantu mim nun jumpa ta, ikhfa sebab dia bukan huruf minum dengan lari. Mim ya nun waw mim lam nan ra lari Jadi ta bukan huruf minum dan lari, jadi ikhfa. Macam ni kita nak bunyikan mim baris atas ma, nun mati n saja. Oleh kerana kita nak sembunyikan bunyi nun yang mati, letak huruf g, mang, mang. Mang. Lepas tu kita naikkan kat hidung, dengung deng. Sebab ikhfa ni ada dengung dua harakat. Jadi kita kata ini amang. Nampak? Amang. Kalau mang, mang, mang. Tapi kita naikkan kat hidung je, dia akan terpesong sikit bunyi Allahumma salli alaihi bunyi G tu. Dia akan bunyi inni bukan amang tu kan. Amantu bi rabbikum fasma'un. Bi rabbikum fasma'un. Okey. Tak apa, kita bunyi macam bunyi dengung sikit. Bi rabbikum fasma'un. Jangan terus bi rabbikum fasma'un. Tak. Bi rabbikum fasma'un. Dia jangan, yang tak boleh adalah bi rabbikum tu. Kum tak boleh.
Dia kum fasma'un. Macam tu kaedahnya. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Fasma'un boleh 2, boleh 4, boleh 6. Namanya ma'arid disukun. Ya, ma'arid disukun insyaAllah. Jom kita baca sama-sama malam ni. 1, 2, mula. Inni amantu rabbikum fasma'un. Mula. 1, 2, mula. Inni amantu rabbikum fasma'un. Alhamdulillah, tak ada masalah. Jadi semua betul sebab kita dah jumpa banyak kali dah. Nun bersabdu, lepas tu efak kita dah boleh kuasai dah. Senang je. M-A-N-G naikkan kat hidung. Jadi amang. Kalau kita berhenti amang. Tapi bukan amang. Amang tu amang. Kan? Jadi tu kaedah Arumi nak bantu kita. Sebab tu datangnya kaedah Arumi tu. Dia merumikan dia. Merumikan pertemuan hukum tajwid, bukan merumikan Al-Quran. Kalau merumikan Al-Quran tak boleh lah kan. Boleh sebenarnya, cuma ada akta dalam teks kawalan Al-Quran, Kementerian Dalam Negeri dan JAKIM tidak boleh merumikan ataupun meromanizekan Al-Quran, tak boleh. Okey, tapi dalam Selangor boleh dengan syarat ada teks Arabnya. Jadi Selangor dengan JAKIM berbezalah. JAKIM lebih ketat sikit. Tapi Allah SWT, kita bukan merumikan semua ayat Al-Quran, tapi kita merumikan hanya pertemuan hukum tajwid je. Jadilah keadaannya M-A-N-G, mang. Amang, naikkan kat hidung sebab harakat dengung kat hidung. Terasa getar kat hidung. Jadi amang tu bi rabbikum fasma'un. Okey, keadaannya. Jom. Siapa nak ni? Siapa yang nak sekali baca? Anissa. Boleh ke? InsyaAllah. Okey, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey, tepat. Cuma ini tak cukup harakat. Dia macam baru 2, dia belum cukup 4 ataupun 5. Tapi boleh. Sebab itu dia panggil Mat Jaiz. Mat Jaiz memang 4 dengan 5, tapi ada pendapat boleh dibaca dengan 2. Boleh dibaca dengan 2. Tapi kita nak seragaman kan, bila jumpa berombak yang tu kita nak baca 4 dengan 5 terus, senang. Lepas tu cantik kita punya nanti. Okey. Kalau macam ini, kita dah boleh standby dah nak sebut yang tu efak tu. Itu hikmahnya kenapa ada panjang, ada pendek, supaya kita bersedia untuk hukum selepasnya tu. Untuk hukum selepasnya. Okey, insya-Allah. Haji Roslan, Haji Roslan tadi angkat tangan nak baca ke? Boleh Ustaz, salah tekan. Oh, salah tekan. Okey, boleh Ustaz, saya baca. Boleh, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inni amantum bi rabbikum fasma'un. Okey, boleh insya-Allah. Cuma kena lembut sikit. Lembut ni supaya bacaan kita pun lembut. Okey. Lembut ni maksudnya apa? Kita baca dalam keadaan bukan kita paksa tau. Kalau paksa nanti kita tak boleh baca banyak ayat Quran. Kita jadi penat. Kan? Kita jadi penat. Jadi maksudnya bacaan yang lembut bukan paksa kita nak keluarkan tu, bukan nak paksa kita nak keluarkan. Kalau paksa nak keluarkan nanti kita tak boleh nak banyak baca Quran. Jadi kita baca enjoy je, relax je. Macam tu insya-Allah. Jadi kita kena lembutkan bacaan, lepas tu yang tempoh bagi tempoh. Inni amantu amantu bi rabbikum fasma'un.
Okey. InsyaAllah. Boleh terus seorang lagi lah. Saya nak baca Ustaz. Kak Min Baca, ya? silakan. Oh, Kak Saimah boleh. Kak Saimah lepas ni Min Kak dulu Saimah. Ustaz, Min dulu. Min baca dulu Min. Okay. Kak Mi baca dulu. Tak tuduh tak boleh belajar Ustaz. Haji Roslan kena matikan dulu mic. Okey. Matikan. Boleh Kak Min baca. Silakan. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey. Cuma bukan bunyi aman, bukan aman. Aman. M-A-N-G naikkan hidung. Mang. Aman. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey, cuma kalau boleh lagi sembunyikan lagi bunyi nun tu. Aman. Ya. Amang M-A-N-G mang. Lepas tu buka hidung. Amang. Ya. Tadi macam first tu jelas bunyi-bunyi aman tu kan, tak salah. Itu jelas. Dia maksudnya efak ni berasal dari kalimah khafiyah. Khafiyah ni maksudnya sembunyi, jadi kena sembunyikan. Kena sembunyikan tu. InsyaAllah. Kak Saiman nak cuba? Okay, silakan. Cuba Ustaz ya. Okay. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tu jangan panjang Kak Saiman, tu jangan panjang. Tu pendek je. Amantu bi rabb. Okey, terus. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Alhamdulillah selesai. Jadi semua okey insya-Allah. Jom kita masuk terus apa terjemahan dia. Okey. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, kata Habib Musa An-Najjar. Jadi sekali lagi datang seolah-olahnya macam ada soalan daripada orang-orang kafir ataupun orang-orang Antakiyah yang tak beriman tu. Adakah kau telah beriman kan? Adakah kau telah beriman? Dia kata ya, inni amantu bi rabbikum. Aku telah beriman dengan Tuhan kamu sebenarnya. Fasma'un, maka dengarlah kata-kataku ataupun dengarlah pengakuan keimananku. Ataupun disebut ikutlah apa yang aku perkatakan. Jadi dia berdakwah pada kaum dia Antakiyah. Jadi ini maksud inni amantu bi rabbikum fasma'un. Okey, jom kita masuk tafsiran Ibn Kathir. Okay. Dia menyebut bahawa inni amantu bermaksud aku telah beriman kepada Tuhan yang kamu semua dustai. Inni amantu bi rabbikum, dengan Tuhan kamu sebenarnya, tapi Tuhan kamu yang kamu telah dustai tu. Okey. Maka dengarlah kata-kataku. Ini kata Ibn Kathir. Ibn Jarir pula dalam tafsir Ibn Kathir juga mengatakan bahawa para ulama lain mengatakan bahawa khitab ni perkataan ni ataupun ayat ni dikatakan oleh para rasul, iaitu utusan Nabi Isa AS tadi tu, yang 3 orang tu kan. Lalu lelaki itu berkata kepada para rasul, dengarlah pengakuanku. Lelaki itu adalah Habib Musa An-Najjar. Dia cakap dengan rasul yang diutus ataupun utusan diutus oleh Nabi Isa yang 3 orang tu, yang namanya Syam'un kan, Bulus kan, tu 3 orang tu. Jadi 3 orang yang Habib Musa ni dia yang kata inni amantu bi rabbikum fasma'un tu, Habib Musa An-Najjar cakap dengan utusan yang diutus oleh Nabi Isa AS. Okey. Jadi dengarlah pengakuan ini agar kelak kalian menjadi saksi bagiku di hadapan Tuhanku, bahawa sesungguhnya aku beriman kepada Tuhanmu dan mengikuti ajaran kalian. Jadi ini tadi first maksud dia, Ibn Kathir kata Habib Musa An-Najjar cakap dengan kaum dia, iaitu penduduk Antakiyah. Tapi Ibn Jarir dia berpendapat bahawa Habib Musa An-Najjar dia kata aku beriman pada Tuhan kamu tu, Tuhan kamu ialah Tuhan para utusan yang diutus oleh Nabi Isa AS. Itu yang dia maksud tu. Okey.
Ibnu Abbas kata, maka taatilah aku dengan iman, fasma'uni, maka dengarlah aku, maksudnya taatlah aku dengan iman, taatilah aku, kata Habib Musa An-Najjar pada kaum dia. Jalalan kata, dengarlah kata-kataku, kemudian Habib pun direjam. Bila disebut fasma'uni, Habib Musa pun direjam sehingga meninggal dunia. Meninggal dunia, bukan sekadar direjam, dia luka parah sampai dia meninggal. Kat mana perkataan yang sampai dia meninggal tu? Lam pada perkataan narjumannakum. Lepas tu lam lagi satu massannakum. Lanarjumannakum wala massannakum minna azabun alim kan. Lam tu, lam pada kalimah huruf lam tu. Kat situ bermaksud bukan rejam biasa. Rejam memang sampai mati. Kalau diseksa bukan seksa sekadar seksa sakit kan, tapi seksa sampai mati. Itu memang itu pengakuan orang-orang Antakya bila utusan termasuklah Habib tak nak berhenti berdakwah kepada mereka kan. Tu insya-Allah. Okay, seterusnya Allahumma salli dalam tafsir Jalalain dia kata okey, dalam tafsir Al-Munir Habib Musa berkata kepada utusan-utusan. Jadi Habib Musa ni Al-Munir dia sama pendapat dengan Ibnu Jarir. Okey, sama pendapat Ibnu Jarir. Sebab itu saya sebut dalam kuliah tadabbur juzuk amma tu, kita untung sebab Al-Munir ni, tafsir Al-Munir dia ambil Ibnu Kathir, dia ambil Ibnu Abbas, dia ambil Jalalain dalam tafsir dia. Bukan sekadar tu, tafsir yang lain yang besar-besar pun dia ambil juga. Tafsir apa nama, sebab itu Al-Munir ni lebih menghimpunkan kitab-kitab besar. Okey. Jadi Al-Munir kata Allahumma salli alaihi Habib Musa berkata kepada utusan-utusan, bersaksilah bagiku di hadapan Tuhan nanti bahawa aku beriman dengan Tuhan kamu semua. Maka Habib pun dibunuh dengan direjam dan dibunuh. Okey. Jom kita masuk ayat seterusnya insya-Allah. Jadi kita dapat tahu dah bila sampai ayat ni. Ni. Jadi inni amantu bi rabbikum, maksudnya dengarlah, sesungguhnya aku telah beriman pada Tuhan kamu. Jadi dalam jawapan ni ada dakwah, iaitu Habib Musa menukilkan lagi, Allah menukilkan lagi keunikan jawapan Habib Musa An-Najjar. Yang mana yang disebut yang awal tu kan, adakah kamu beriman? Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa pula aku tak beriman? Sedangkan dialah yang telah menciptakan aku dan kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. Wa ma liya la a'budu itu jawapan ada dakwah. Jadi sekali lagi jawapan Habib Musa ada dakwah ialah inni amantu bi rabbikum fasma'un. Tuhan aku adalah Tuhan kamu semua. Tuhan aku adalah Tuhan kamu semua. Dakwah dalam jawapan Habib Musa An-Najjar, Tuhan aku adalah Tuhan kamu semua. Jadi nun yang berbaris mati patutnya fasma'una, tapi kenapa dia baris mati? Asalnya ada ya kat situ. Fasma'uni. Panjang. Ya. Ya tu maksudnya aku. Jadi maksudnya dengarlah nasihatku. Ini disebut tentang ni insya-Allah. Okey, jom kita masuk ayat seterusnya. Allahumma salli alaihi kita baca sama-sama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Qila dukhulil jannah. Qaf Q. Qila dukhulil jannah. Okay. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey, ada tanda bacaan sola tu. Sola ni ingat je, silaturahim sambung kan. Jadi sola ni maksudnya lebih baik sambung daripada berhenti. Tapi kalau nak berhenti boleh. Nak berhenti boleh. Cuma lebih baik sambung daripada berhenti. Ni macam lampu kuning lah, lampu kuning. Traffic light lampu kuning. Nak jalan terus pun boleh, nak berhenti lebih baik. Nak berhenti lebih baik. Tapi kalau jalan salah tak? Tak salah. Tapi kalau kena tahan polis, contohnya awak langgar lampu merah tadi. Tak cik, saya masa saya lalu lampu kuning, boleh kena saman.
Betul tak? Saya lalu tadi masih hijau lagi. Jadi kalau itu alasannya dia tak boleh saman lah. Saya tadi kuning je. Sempat saya kuning tadi. Saya lalu tu kuning lagi je. Jadi kuning kena saman sebab dalam undang-undang kuning ni bersedia untuk berhenti. Bukan bersedia untuk jalan, bersedia untuk berhenti. Yang ni polis dah beritahu saya. Kan kalau Ustaz bagi alasan tadi kuning memang kena saman lah sebab memang boleh kena saman sebab kuning maksudnya lebih baik berhenti. Kena berhentilah kan. Tu. Tapi kalau tak berhenti salah tak? Tak salah. Macam kita langgar lampu merah salah tak? Salah. Tak salah kalau tak ada polis. Banyak kamera Ustaz. Banyak kamera kalau kat Singapura ni banyak kamera lah. Kalau dekat KL ni dia tengah bandar je kamera, yang lain tak banyak kamera pun. Okay. Ada satu kisah, dia langgar lampu merah. Lepas tu lepas lampu merah tu ada polis trafik tunggu kat tepi tahan. Dia kata, awak ni buta ke? Tak nampak ke lampu merah tu? Dia pun cakap, lampu merah saya nampak cik saya tak nampak. Lampu merah saya nampak cik saya tak nampak. Kalau maksudnya kalau cik tak ada tu selamatlah saya kan. Kalau saya nampak cik saya berhenti lampu merah tadi. Jadi jadi lampu kuning ni dia istilahnya macam lampu kuning lah ni. Kita boleh sambung, kita boleh berhenti, boleh jalan terus. Jadi kalau kita nak rasa nafas kita panjang, kita sambunglah. Qila dukhulil jannata qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey, tu ini tanda bacaan lah, tanda bacaan. Solat nama dia. Kalau qala tu qaf di qaf lam ya alif maksurah tu, itu lebih baik berhenti pula dari sambung. Tapi kalau kita nak sambung pun tak ada masalah. Berhenti tu lebih baik. Okay, insyaAllah. Okay. Nun bersabdu wajibul gunnah. Jadi kena bagi tempo situ. Qila dakhulil jannah. Jannah. Okay. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Qaumi dua harkat. Okay, ya'lamun. Boleh insyaAllah. Jom kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Okay, tentang orang lelaki kan suara dia lebih kuat daripada orang perempuan. Saya sangat jelas suara Haji Roslan. InsyaAllah. Okay, tak ada masalah sangat kat sini. Jadi saya nak offer siapa nak baca. Kak Faiza nak baca ke? Boleh silakan. Dr. Linda nak baca lah ni. Silakan. Lepas Kak Faiza, Dr. Linda. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, terus. Qila khulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Oh, mantap. Okay, Alhamdulillah. Selesai. InsyaAllah, Dr. Linda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Terus. Qila dakhulil jannah. Okay. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey, cuma qalqalah huruf dal tu jangan keras sangat. Sebab dia bumper bonggol kecil je. Jadi langgar je kan. Qila dakhulil jannah, bukan. Qila dakhul, jangan bunyi tu. Qila dakhulil, salah. Qila dakhulil jannah, tu langgar je. Qila dakhulil, bukan qila dakhulil. Dia qalqalah sughra. Qalqalah sughra ni dia punya bunyi dia sikit je lah. Macam kalau kita langgar bonggol jalan tu kecil je. Kita berhenti tak? Tak berhenti kan? Kita jalan je. Jalan tu bunyi lah sikit dashboard kita. Gedeguk kan? Gitu istilahnya kan. Kalau qalqalah asyaddul kubra ataupun akbar yang bil haqqa tu. Kita bayangkan kita jumpa bumper ataupun bonggol jalan yang tinggi. Okay, kita kena berhenti dan
kita kena naik sebelah tayar. Naik kiri dulu, lepas tu naik belah kanan, turun kiri dulu, turun kanan, lepas tu sangkut juga exhaust kita. Krap, sangkut exhaust. Jadi caranya ialah macam kita naik tu. Bil haqqa. Nampak? Macam tu Bil haqqa. Okay. Tapi kalau berhenti ayat ni, contohnya kita qul huwallahu ahad. Sebab kita berhenti, berarti dia punya bonggol tu tinggi. Jadi bila bonggol tinggi, kita kena berhenti. Dan kalau kita langgar, dia bunyi dek kuat sikit berbanding yang tadi kita sikit je. Jadi qila dakhulil jannah. Okey, boleh share lagi tak doktor? Boleh. Kalau maksudnya kalau berhenti dal akan jadi qala kubra juga. Tapi dia takkan berhenti sebab dia duduk kat tengah-tengah kalimah ni. Yalah, kalau berhenti dia akan jadi kubra juga. Ya, kalau berhenti dia jadi besar. Tapi kalau dekat tengah-tengah bacaan dia jadi kecil. Silakan. Okey. Qila hulil jannah. Hilang pula dia punya dia punya dek dia hilang pula. Jangan hilangkan dek dia. Dia kena bunyi juga. Tapi kecil je. Qila dukhulil jannah. Macam tu Okey, macam tu je. Qila dukhulil jannah. Okey. Qila dukhulil jannah. Selesai. Ya laita qaumi ya'lamun. Itu namanya qalqalah sughra. Maksudnya bunyi tu yang kecil je bunyi dia. Macam ajrun ghairu mamnun, abdan idza shalla, lailatul qadri khairum, qadri khairum. Dia macam kita letak huruf I je. Qila okey, keadaannya tu. Okey, boleh insya-Allah. Siapa nak baca lagi? Elni nak baca Elni. Nampak nama Elni kat sini. Boleh Ustaz? Silakan. Cuba ya. Okey. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey, cuma kau boleh lembutkan sikit tak yang qila dukhulil Qila dukhulil jannah. Okey. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey, alhamdulillah cantik. Cuma dia nak ke arah yang keras dah qila dukhulil jannah. Okey, boleh insya-Allah. Cuma jangan terlampau keras kat huruf dal ni jadi qalqalah kubra nanti Kak Miza baru masuk. Ahlan wa sahlan Kak Miza. Okey, insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz terlambat. Tak apa. Kena denda je. Insya-Allah. Budak-budak akan dodol. Mesti mengigau mana tadi tidur kan budak-budak makan. Iyalah Ustaz, betul Ustaz. Siang malam masih hafal tu je. Budak-budak makan dodol dekat kedai, mengada-ngada budak-budak ni. Okey, insya-Allah. Okey, tu kalau belajar Quran dengan saya macam itulah dia banyak. Bil api keluar, bil air keluar nanti Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tu bukan Rabbil, Rabbil. Bil api, bil air, bil elektrik. Iyyaka na'budu, bukan nak budu. Kita baca wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Bukan hadis komputer tu, hadis. Hadis. Hadis, bukan hadis. Hadis. Nanti ada kaedah insya-Allah. Jangan takut. Okey, itu belum masuk cerita Piramli lagi kan. Piramli banyak lagi yang bukan di sini pakcik di sini. Bangau bukan bangau, bongo bukan bongo kan kat sini bukan kat mulut. Itu Piramli semua ajar kita. Bukan setan lah, syaitan, sultan dah kan. Kan yang apa nama Sudin dia kata kan. Wahai Haji Sata. Wahai Datuk
Datuk Bendahara kan. Ada perkhabaran apa untuk beta hari ni. Dia kata ada tuanku, seorang saudagar meminta tuanku merasmikan kandang rimaunya. Kata Ahmad Nisfu. Kandang rimau dengap kau. Jadi ladang limaunya, ladang limaunya. Okey. Jadi semua ada kaedahnya, ada kaedah. Jadi P-Ramlee sebenarnya dalam cerita dia banyak sangat moral ni, banyak sangat moral yang kita boleh ambil kan. Itulah insya-Allah. Okey, selesai. Jom kita masuk. Dikatakan kepadanya, masuklah ke syurga. Kepadanya siapa? Kepadanya iaitu Habib Musa An-Najjar. Bila dia dibunuh, direjam, okey, Allahumma salli, Allah kata pada dia. Allah kata pada dia. Qila, dikatakan pada Habib Musa An-Najjar, udkhulil jannah, masuk kau dalam syurga. Bukan masuk dalam kubur dulu ke? Sebab tu kita dah tahu syurga ni ada 3 Syurga ada 3. Syurga yang pertama, syurga di alam syahadah. Alam dunia ni ada syurga dah. Jadi Nabi Adam AS dulu, dia masuk syurga yang syaitan kena halau, iblis kena halau. Lepas tu iblis menyerupai masuk balik kat dalam syurga, goda Adam suruh makan buah larangan Allah tu. Macam mana boleh syaitan masuk dalam syurga? Itu syurga alam syahadah. Syurga di alam syahadah, alam yang nyata ni. Okey, kita tak nampak lah. Okay, yang kedua syurga ada alam barzah. Dalam kubur ada syurga. Jadi orang yang baik, orang yang beramal ibadah, banyak amalan dia, nanti dia masuk dalam kubur. Hakikatnya jasadnya masuk dalam kubur. Nanti bila dah orang ketujuh tu orang terakhir meninggalkan kubur tu, 7 langkah daripada kubur tu dah meninggalkan, malaikat muka dan nakir pun datang dah. Ketika tu roh dan jasad disatukan balik. Tadi berpisah. Roh dan jasad disatukan balik. Jadi hidup balik lah. Dan hidup balik, kalau dia baik, dia letak dalam syurga. Tapi syurga mana? Syurga di alam barzah. Dan syurga di alam barzah. Okey, syurga yang 3 adalah syurga alam akhirat nanti yang kekal abadi. Jadi kalaulah maksudnya syurga yang itu dulu, yang itu kita akan masuk, jadi bidadarinya apa semua, pinggan-pinggan, mangkuk-mangkuk dalam tu semua dah digunakan lah kan. Sebab dah ada yang masuk dulu. Orang dalam kubur ni dah masuk syurga dulu kan. Tak. Sebab itu bila berlakunya kiamat, semua musnah. Semua Allah binasakan. Jadi nanti Allah akan ciptakan balik syurga yang kekal abadi. Termasuk bidadarinya, termasuk apa semua baru buka plastik. Tak pernah disentuh oleh siapa-siapa pun sebelum ni. Jadi kalau kita masuk, kita lah orang pertama yang menyentuh semua apa yang dalam syurga tu. Okey? Jadi itu dimasukkan khiladul jannah. Jadi hakikatnya Habib Musa An-Najjar mati dan dia pun dikebumikan. Bila dia mati je dan dikebumikan, Allah terus kata, masuklah kamu dalam syurga. Dalam syurga. Itu syurga di alam barzah. Bila dia masuk dalam syurga yang penuh kenikmatan, dia pun kata, qala ya laita qaumi ya'lamun. Berkata Habib Musa An-Najjar, alangkah baiknya, ya laitani, alangkah baiknya, kalaulah kaumku ini ya'lamun, dia mengetahui sekarang aku berada dalam syurga. Pasti mereka beriman. Jadi Habib Musa An-Najjar ni orang ni ikhlas, maksudnya bukan penting diri sendiri je. Kita kalau masuk dalam syurga, orang dalam syurga nanti dalam surah Yasin juga, inna ashabal jannatil yawma fi syughulin fakihun. Okey. Sesungguhnya ahli syurga nanti bila dimasukkan dalam syurga, dia disibukkan. Dia disibukkan dengan fakihun, dengan nikmat-nikmat dalam syurga. Jadi kalau dia dah masuk syurga, isteri dia masih lagi beratur, dihisap lagi. Dia dah tak hirau oleh isteri dia, mana isteri aku ni? Aku ni dalam syurga ni, mana isteri aku ni tak sampai-sampai lagi. Tak. Orang dalam syurga nanti dia dah macam dia masuk je. Wah cantiknya subhanallah, oh cantiknya. Macam kita pergi ni lah kan, pergi luar negara, duduk hotel yang 5 star, hotel 5 star, masuk dah check in kat bilik, time tu ingat 3 suami, ingat lagi isteri. Jarang tau. Sampai merajuk dah isi je abang. Dah petang baru nak
mesej dah sampai. Kita sampai tu lupa dah untuk tengok cantik, ya Allah, baring lagi, tidur lagi kan. Macam tu lah syurga. Syurga bila masuk dalam syurga je, dia fi syughulin, dia dah disibukkan dengan nikmat-nikmat yang banyak. Buah-buahan, nikmat minum air daripada telaga Kautsar kan. Jadi dia tak ingat dah orang belakang-belakang dia. Tak ingat dah anak isteri, tak ingat dah. Tapi Habib Musa An-Najjar ni dia nampak, dia orang yang ikhlas. Dia masuk dalam syurga, kata Allah, pertama sekali dia sebut adalah alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui. Jadi keimanan Habib Musa ni sangat tinggilah. Dia sangat tinggi sebenarnya. Lepas tu ada kata Habib Musa An-Najjar ni dia seorang Nabi. Dia seorang Nabi. Lepas tu Nabi ni ada 124,000 orang kan. Jadi tak mustahil jugalah. Cuma ada pendapat kata dia orang yang beriman saja tapi bukanlah Nabi. Ya. Tapi kalau ciri-ciri Habib Musa An-Najjar ni macam Nabi lah. Macam Nabi dia. Sebab kalau Nabi dia pentingkan kaum dia, umat dia. Dia pentingkan umat dia. Okay. Jadi Habib Musa bila masuk dia kata alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui. Okey, jom. Kita masuk dalam seterusnya dia punya Allah SWT terjemahan ataupun tafsir Ibn Katsir, Ibn Abbas, Jalalain dan Al-Munir. Okey. Ibn Katsir kata aku telah menghilangkan kesakitan dan kesedihannya di dunia. Qala ya laita, bila dia melihat pahalanya, Habib Musa pun berkata alangkah baiknya kalau kaum aku ni mengetahui. Bila dia melihat pahala dia yang dia beriman pada Allah, kemudian ni ketika itu dia berkata alangkah baiknya kalau kaum aku mengetahui. Okey, itu satu. Yang kedua, ayat ni qila dukhulil jannah, maksudnya wajib atas Habib Musa ni syurga sebab dia mati ketika dia berdakwah pada Allah, pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dia sebenarnya kita syahid ni dia ada 3 tau. Syahid ni dia panggil syahid dunia. Dia syahid. Kita sangka dia syahid. Tapi mungkin syahid dia di dunia je. Maksudnya dia tak dapat apa-apa di dunia je. Okay. Tapi yang kedua syahid akhirat. Dia akan dapat balasan di akhirat. Yang kedua syahid dunia akhirat. Syahid dunia di akhirat maksudnya di atas muka bumi ni pun orang iktiraf dia syahid, akhirat pun Allah akan jadi saksi atas kematian dia. Jadi Habib Musa An-Najjar ni dia berdakwah dan dia mati dibunuh dan Allah iktiraf dia. Wajib atas Habib Musa ni syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ya'lamun, kata Habib Musa ni, kata Habib Musa ya'lamun, kalaulah kaum aku membenarkan aku, pasti mereka juga akan duduk dalam syurga macam aku. Okay. Jalalan kata khila dukhulil jannah, tadi kamu mati kan, kata Jalalain, masuklah engkau dalam syurga wahai Habib Musa An-Najjar dalam keadaan hidup. Dalam keadaan hidup. Tadi kamu mati, jadi Allah hidupkan balik kamu dalam syurga. Ini kata Jalalain. Al-Munir, Allah berfirman sebagai memuliakan Habib selepas dia dibunuh. Allah menjadi saksi ke atas kematiannya, ia masuk syurga dan diberi rezeki. Habib berkata alangkah bagusnya kalau mereka ini kaumku mengetahui keadaan baikku, pasti mereka beriman. Ya, pasti mereka beriman. Jadi yang tahu Habib Musa dalam syurga siapa? Kita, kan? Kita. Jadi kita tahu dah, okey, penduduk Antakhiyah tu tak, dia di pihak yang salah. Pihak yang betul adalah Habib Musa An-Najjar. Sebab itu untung kita ni hidup selepas daripada kewafatan Nabi SAW. Itu antara hikmah yang besarnya lah. Sebab semua kebenaran tu Allah dah nukilkan dalam Al-Quran dan kita tahu dah tentang kebenaran siapa betul siapa salah. Siapa betul siapa salah. Kalau kita hidup pada zaman Nabi SAW, Al-Quran belum sempurna lagi, mungkin kita tak dapat maklumat tentang Habib Musa An-Najjar ni. Habib Musa An-Najjar ni dia masuk dalam syurga, dia di pihak yang benar. Macam tu Jadi kita ni walaupun Habib Musa An-Najjar tak dapat hidup kembali untuk menerang kepada kaum dia,
Tapi kita yang tahu Habib Musa sekarang ni dalam syurga, dia adalah di pihak yang benar. Jadi kita ni untung sebenarnya, kita untung. Okey, itu yang disebutkan tentang tu. Okey, boleh insya-Allah. Sambung lagi untuk seterusnya. Non stop ni. Macam lambat pula hari ni. 9.49 baru. Ingat dah pukul 10 lebih dah. Tadi ada saya lead untuk tahlil dan yasin, ada sahabat saya. Ayah dia ada 2-3 orang lah. Ayah dia meninggal, yang ibu dia meninggal kan sebab COVID. Jadi malam Jumaat dia orang ambil kesempatan untuk baca yasin ramai-ramai. Jadi dia orang invite saya untuk jadi lead lah. Jadi lead untuk yasin dengan tahlil. Jadi habis itu terus sambung. Itu macam rasa lamanya. Rasa macam lamanya. Kan? Rasa macam lamanya. Okay. Sambung terus. Memang tak bangun pun daripada kursi. Start tadi lepas maghrib, 8 suku lebih kurangnya tu start. Campur tahlil, campur tazkirah sikit. Tengok dah pukul 9 dah. Okay, InsyaAllah. Okay, jom. Kita masuk dalam ayat seterusnya. Boleh? Ada tanya soalan tak? Oh ya, kita lupalah kita punya slot yang ketiga tu. Siapa nak kongsikan pengajaran daripada kisah ni? 2 dah komplit dah. Inni idzan lafi dhalalim mubin, inni amantu bi rabbikum fasma'un, kemudian qila dukhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Jadi komplit dah 3 ni. Okey, siapa nak kongsikan pada kita semua tentang apa yang dapat ambil untuk sebagai pengajaran pada ayat ni? Silakan. Boleh. Kak Fauzia boleh, Kak Fauzia. Tak tahu lah Ustaz. Oh, tak dapat lagi. Okey, tak apa. InsyaAllah. Sri, kalau kita nak tengok yang 14 lagi baki tu tak boleh Ustaz kena tekan minta gambar muka muka orang gambar orang tu Oh, tapi tak dapat muka kan, dapat nama je kan? Dapat nama. Kalau dia orang on camera, dia akan tukar dekat skrin muka siapa dekat skrin ni boleh berapa je. Siapa yang edit yang on mic nanti dia akan tukar-tukar kat situ. Dia bukan yang sama je. Okay, insyaAllah tak apalah. Okay. Kalau siapa nak kongsi? Ustaz saya? Okay, silakan Arfa. Arfa memang dia arif. Saya rasa bukan. Tak yalah, nama Arfa. Oh, nama Arfa. Okey. Saya cuba ikut kefahaman saya lah Ustaz. Okey. Maksudnya walaupun kita dibenci, walaupun kita tidak diterima, walaupun dibunuh, tapi tidak ada perasaan dendam. Nabi Musa Najjar tak ada dendam kan? Okay. Masih lagi mengharapkan kaumnya beriman pada Allah lah. Macam tu. Itu pendapat saya lah. Okay, jadi kita pun sama juga. Kalau orang buat kita apa-apa, kalau kita ada ciri-ciri ahli syurga, kita takkan rasa dendam. Malah kita doakan pula kebaikan untuk orang yang buat salah kat kita. Itulah ciri-ciri ahli syurga. Ciri-ciri ahli syurga. Okay. Tapi ada satu ciri ahli syurga yang kita ni kadang-kadang susah nak buat. Sedangkan itulah ciri-ciri ahli syurga yang jelas. Apa dia? Buang sampah merata-rata. Kalau buang sampah merata-rata tu, boleh bukan ahli syurga. Sebab orang yang masuk dalam syurga ni adalah orang-orang yang takut. Sebab itu Allah kata dalam syurga nanti kan, disebut wafakihatim fiha fakihatum la maqtu'ati wala mamnu'ah. Dalam syurga nanti tak ada buah-buahan yang ditegah wala mamnu'ah, dan tak ada yang dilarang. Maqtu'ah tak ada terputus musim, wala mamnu'ah tak ada yang dilarang. Kenapa Allah sebut ayat ni? Dalam syurga tak ada buah yang dilarang. Sebab orang masuk dalam syurga ni adalah orang-orang yang takut sebenarnya, orang-orang yang takut. Jadi dia takut kalau dia makan buah, tersalah makan buah yang telah dimakan oleh Nabi Adam AS, takut dikeluarkan daripada syurga. Takut dikeluarkan daripada syurga.
Sebab itu orang yang masuk dalam syurga ni orang yang takut, satu. Yang kedua, buah-buahan dalam syurga nanti, buah-buahan ni semua tak ada biji. Kalau ada biji boleh makan terus. Itu kata Nabi SAW, kalau boleh aku katakan ada buah yang keluar daripada syurga, maka inilah buahnya. Ketika itu Nabi SAW diberikan buah tin. Sebab buah tin biji dia kan boleh makan kan. Dia tak ada biji macam biji kurma apa semua kan. Buah tin. Kata Nabi SAW, ini adalah ciri-ciri buah dalam syurga. Kenapa buah dalam syurga tak ada biji? Sebab kalau ada biji, dia jadi kesulitan kepada ahli syurga ni nak buang kat mana biji ni. Nak buang kat mana bijinya. Sebab itu Allah dah permudahkan ahli syurga ni, dia buah-buahan semua tak ada biji. Buah-buahan semua tak ada biji. Jadi dia tak payah susah. Mana aku nak buang biji kurma ni kalau masuk dalam kocek dia, itu jadi kesukaran bagi ahli syurga. Kena simpan pula biji tu letak dalam kocek, nanti kalau jumpa tong sampah baru buang. Itu jadi kesulitan. Jadi Allah dah bagi kemudahan, kemuliaan bagi ahli syurga ni, buah nanti tak ada biji, dia tak ada risau pun nak buang kat mana. Okey, itu satu. Jadi ciri-ciri ahli syurga yang ada pada kita, kalau kita tahu ada ciri ahli syurga adalah makan rambutan, bijinya buang kat mana. Kalau buka tingkap, buang kat luar tingkap, bukan ahli syurga. Macam tu. Bukan ahli syurga. Itulah. Sebab itu ahli syurga ni dia istimewa. Dia istimewa. Pertama, dia tak fikir diri dia seorang. Yang kedua, dia tak buang sampah merata-rata. Yang ketiga, tu dia adalah orang-orang yang takut. Itu dah sebut tentang ciri-ciri ahli syurga. InsyaAllah. Okey, jom kita masuk dalam ayat seterusnya. InsyaAllah boleh. Kita malam ni kita banyak sikit lah. Jadi ini kesimpulan daripada ini. Maksudnya Habib mati dibunuh oleh kaumnya dengan direjam dan dipukul. Jadi Habib terus diperintahkan Allah masuk dalam syurga Allah. Harapan Habib kalaulah kaumnya mengetahui pasti dia akan beriman. Tapi itulah untungnya kita dapat mengetahui yang benar adalah Habib. Okey, selesai. Bima ghafara li rabbi waj'a. Okey, jom kita baca ayat ini sama-sama insya-Allah. Okey. Bima, okey. Ma ni dia bukan ma. Dia ma. Dia makhraj bibi. Mama, baba, fafa, wawa. Mama, baba, fafa, wawa. Mama, baba, fafa, wawa. Mama, baba, wawa, fafa. Dia itu makhraj bibi. Iaitu kalau jumpa mim yang mati dipanggil izhar syafawi dengan ifat syafawi. Kenapa syafawi? Syafa ni ialah dua bibir. Walisanau satu lidah, wasyafatain dua bibir. Satu lidah, walisanan satu lidah, wasyafatain dua bibir. Syafa ni bibir. Jadi sebab itu dipanggil dia izhar syafawi. Sebab huruf mim yang mati dia berkaitan dengan ifat syafawi ataupun izhar syafawi, berkaitan dengan bibir. Jadi ma ni adalah huruf bibi. Jadi kalau ma ni bukan ma. Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bukan. Dia ma. Bima. Okey. Puan Asma boleh dengar. Alhamdulillah. Okey, silakan Adik. Okey. Bima ghafarani Bima ghafarani rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dia mahmus ni ada bunyi macam huruf ta. Tabat. Dia mahmus, berangin. Jadi kalau kita jumpa minal mukramin, bunyi itu mahmus. Okey, minal mukramin. Jangan minal mukramin, salah. Mukramin salah. Dia muk bunyi mukramin. Okey, jom.
Bima ghafarali ghin. Raw bau dia Samsul Raw kan. Samsul Raw hebat tau. Sekarang ni dia mengajar Quran tau. Setiap malam dia mengajar Quran. Hebat lah, ada anak murid dia. Anak murid ramai. Anak murid geng-geng Motor Harley lah. Geng-geng Motor Harley tu yang hua-hua tu ramai belajar ngaji dengan Samsul Raw. Samsul Raw dia ada tauliah mengajar Quran Selangor. Dia ada tauliah mengajar Quran Selangor. Kemudian Samsul Raw dia ada sanad Al-Quran. Sanad Al-Quran dia ambil. 6 tahun dia ambil. Dia habiskan Al-Quran tu 6 tahun. Rabu dengan Sabtu. Setiap minggu dia mengaji 6 tahun habis. 30 juzuk Al-Quran. Dia ada sanad Al-Quran. Jadi nampak macam tu. Tapi adalah dia Quran dia hebat. Dia sangat hebat. Okey. Ghain ni bukan ra. Ra. GH. Ra. Okey. Bima ra. Bukan bima ghafarali. Bukan ra. Bukan ra. Bima ghafarali Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Boleh? InsyaAllah. Jom. Kita baca ramai-ramai. 1, 2, mula. Bima Okey. Sekali lagi. 1, 2, mula. Okey, selesai insya-Allah. Suara Kak Faizal mendominasi semuanya. Okey. Insya-Allah. Jadi jelas, tak ada masalah. Okey, siapa nak baca? Kak Mala nak baca, Kak Mala. Okey. Saya Ustaz. Assalamualaikum. Kak Mala nak baca ke? Bolehlah saya cuba insya-Allah. Ustaz. Dan belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ma ghafara li Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Okey, tepat. Alhamdulillah. Jelas semuanya. Kafnya jelas. Ainnya pun jelas. Ghin pun jelas. Bima ghafara li. Okey. Saya tak nampak yang lain ni. Saya sebut je lah. Sofi. Sofi boleh Sofi? Okey, tak apa. Okey. Ni ketua kelas. Sri. Bima ghafara li Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Okey, cuma ma tu kalau boleh nipiskan. Ma dia. Bima. Bukan bima. Buka mulut bukan buka mulut. Dia mulut bukan makhraj mulut, dia makhraj bibir. Bukan ma. Bima. Ada tak buka mulut besar? Sudah? Bima. Okey. Tepat. Macam itulah. Bima ghafara li Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Ya, dia buka mulut sikit je. Bima. Kena tersenyum Ustaz. Ha? Bima kena tersenyum. Bima macam tu. Oh, kena senyum. Bima. Okey. Okey, silakan. Apa lagi? Ayu nak baca Ayu? Hamimah. InsyaAllah. Hamimah baca. Ayu ke Hamimah dulu? Okey, tak apa. Ayu dulu, lepas tu lepas ni Kak Hamimah. Silakan. Bima ghafara li Rabbi wa ja'alani minal mukramin. Okey, tepat. Alhamdulillah. Mimnya jelas. Okay. Ra apa tu? Ghain jelas. Silakan. Kak Hamimah. Mic tak buka. Alah, dah habis dah Ustaz baca. Tak dengar pula. Bima ghafara li Rabbi wa ja'alani minal mukramin.
Okay, Alhamdulillah tak ada masalah sangat di sini InsyaAllah. Ni cuma itulah kita kena tekankan lepas ni ma tu bukan makhraj mulut tapi makhraj bibir. Okay, kita akan baca bima wa amma ma bahila wa amma dia bukan wa amma ma. Okay, dia bukan makhraj mulut. Jadi mulut kita buka kecil je wa amma ma. Okay, wa amma bahila. Okay, selesai insyaAllah. Jom kita masuk terus tafsirnya. Maksud dia adalah apa yang kita baca bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Apa yang menyebabkan Tuhanku memberi keampunan kepadaku, okay, dan menjadikan aku termasuk dalam golongan orang-orang yang dimuliakan. Jadi bima dengan apa ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan apa Tuhanku telah mengampunkan bagiku dosa-dosaku dan menjadikan aku di kalangan orang-orang yang dimuliakan. Okey, jom kita bincang dia punya tafsir pula. Ibnu Katsir kata bermaksud jika mereka beriman akan beroleh segala kebaikan, pahala dan kenikmatan. Syaratnya adalah ikut para utusan tu. Okey. Jadi kemuliaan kat situ adalah semua kebaikan, pahala dan kenikmatan, kata Ibnu Katsir. Ibnu Abbas kata Tuhanku mengampunkanku dengan sebab keimananku kepadanya. Kita tahulah sebelum ni kan dia tak beriman. Jadi selama ni dia beriman, dia dibunuh, kemudian masuk dalam syurga, Allah ampunkan segala dosa-dosa dia sebelum ni. Allah ampunkan segala dosa dia sebelum ni. Jadi dia tak ada dosa di sisi Allah. Jadi dia masuk syurga bi ghairi hisab, masuk syurga tanpa hisab. Dia terus direct masuk syurga tanpa hisab, tanpa ditimbang amalannya, tanpa semua, terus masuk syurga. Okey, kemudian jalan kata dengan keampunannya mukramin di syurga, maksudnya dia telah mendapat kemuliaan di syurga. Al-Munir, Allah memuliakan Habib selepas kematiannya dengan memasukkan ke dalam syurga sebagai bukti iklan kepada kebenarannya. Jadi kalau dia tak masuk dalam syurga, Allah tak cerita yang Habib Musa ni masuk dalam syurga, kemudian Allah ampunkan dosa dia, kemudian Allah muliakan dia dalam syurga, tak ada bukti lah yang bahawa Habib tu mati. Habib tu benar. Tak benar, tapi macam dia okey kena rejam mati, ceritanya sampai situ je habis. Kalau sampai situ saja habis, jadi tak ada bukti lah tentang kebenaran dia. Macam mana Allah nak iklankan, Allah nak zahirkan, Allah nak beritahu semua bahawa Habib Musa ni dia adalah yang benar, orang yang benar. Sebab itu dia masuk dalam syurga, kemudian dia diberikan kemuliaan, Allah ampunkan segala dosa-dosa dia sebelum ni, kan? Itu sebagai iklan, dipanggil. Iklan ni sebagai apa? Sebagai bukti bahawa Habib Musa adalah orang yang benar. Orang yang benar. Masya-Allah. Okey. Selesai untuk tu. Okey. Ada tanya soalan tak tentang ni? Siapa nak komen tentang Habib Musa An-Najjar ni? Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Sebab itu dosa solat ni, meninggalkan solat. Sebab itu kalau kita dulu masa zaman kita muda-muda dulu, kita lara, kita banyak abaikan solat. Waktu sekarang ni setiap kali lepas daripada solat fardu, ikut kemampuan kita lah, qada balik solat-solat kita yang sebelum ni. Qada balik solat-solat kita yang sebelum ni. Tahu kita tinggal mungkin 20 tahun tapi tak mampu nak 20 tahun tu, sekurang-kurangnya kita buatlah yang sekarang kita mampu, insya-Allah. Allah hapuskan. Sebab dosa orang yang meninggalkan solat dengan sengaja satu waktu dia akan diletakkan dalam neraka Allah selama 70,000 tahun. 70,000 tahun. Maksudnya kalau dah habis dosanya, dia tinggalkan solat, dah habis, barulah dia masuk dalam syurga. Kalau dia masuk dalam syurga, dia orang yang beriman ni masuk dalam syurga. Macam man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, siapa yang sebut la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Maksudnya semua orang yang mengucap syahadah ni akan masuk syurga. Cuma dia akan masuk syurga lambat lah.
dia kena lalui dulu azab dia tinggalkan solat, kemudian dia kena lalui dulu dosa dia, buat dosa-dosa yang lain, dah habis dosa dia baru masuk syurga. Okey, itu beza Tapi Habib Musa An-Najjar ni tak. Walaupun sebelum ni dia ada dosa, Allah ampunkan dah dosa dia. Allah ampunkan dah dosa dia. Sebab itu kita ni masuk syurga, okey, dengan 3 sebab kan. Dengan 3 sebab. Okey. Sebab yang pertama, sebab rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah. Kalau Allah sayang kita, kan, Allah sayang kita, Allah SWT, kita masuk syurga. Okey. Pernah dengar kisah yang seorang pelacur tu masuk syurga tak? Yang dia beri minum kepada anjing yang sedang kehausan kan? Sebab Allah sayang dia. Allah sayang dia. Allah letak dia dalam syurga. Sebab itu kita ni biar kita buat yang Allah sayang. Jangan kita buat yang Allah benci kita. Jadi kita kena tolong orang ni Allah suka dan Allah sayang kita. Tolong orang. Okey. Kemudian Allah bersedekah banyak. Itu Allah suka. Bersedekah banyak Allah suka. Jadi Allah sayang kita masuk syurga. Okey, yang kedua, kita masuk syurga ni dengan sebab pengampunan Allah. Sebab pengampunan Allah. Kita banyak dosa. Tapi di akhirat kata Allah, tak apalah, aku ampunkanlah dosa-dosa kamu semua dulu. Masuklah syurga. Jadi kita masuk syurga sebab pengampunan dosa daripada Allah. Jadi kita kena sentiasa bertaubat, sentiasa minta ampun pada Allah. Allah ni, dia tak pelik tau kalau hamba dia ni buat dosa. Sebab dia tahu dalam diri dia ada nafsu yang selalu ajak dia buat jahat. Kemudian kat luar pula syaitan tak pernah berhenti daripada usik dia, hasut dia buat jahat. Kemudian ada pula minal jinnati wan nas, ada pula jin daripada manusia ataupun syaitan daripada manusia. Kawan-kawan lah. Kawan-kawan kata kan, tak payahlah solat, jom lah kita pergi main bola kan, istilah kita kan. Kita pun okey lah, kita terikut kawan kita. Jadi itu syaitan daripada manusia, kata Allah SWT. Kita ni kalau buat dosa ni memang Allah tak pelik lah, Allah tak marah sangat. Tapi yang Allah pelik, yang Allah rasa macam tak boleh terima ialah dah tahu aku ni maha pengampun, aku ni penerima taubat, kenapa dia tak minta maaf? Jadi kenapa tak minta maaf? Jadi kalau buat salah, minta maaf lah. Ni tapi degil tak nak minta maaf. Degil tak nak minta maaf. Jadi macam tu lah. Orang tu dah curi dah, kita tangkap orang tu mencuri. Memang sahih dah mencuri dah. Kat tangan dia pun ada barang yang dia curi. Tapi kalau dia kata, minta maaf, tolonglah lepaskan. Kita akan kata, oh tak apalah, lepaskan dia, sian dia kan. Lepaskan lah. Kita maafkan dia lah. Okey, tak apa, maafkan dia. Tapi dah lah kena tangkap, bahan barang yang dicuri ada kat tangan dia. Tak ngaku pula. Lepas tu marah kita pula. Marah kita pula, lepas tu tak ngaku pula. Lepas tu dia kasar pula, dia marah-marah, ngamuk-ngamuk pula. Macam mana kita nak maafkan? Kan, macam kita nak maafkan. Okay. Jadi Allah tak pelik kalau hamba dia buat dosa, tapi yang Allah pelik adalah kenapa lepas buat dosa dia tak minta maaf. Sedangkan Allah tu maha pengampun dosa, maha pemaaf. Kan, maha pemaaf. Jadi kita lepas buat dosa je, cepat-cepat terus istighfar. Cepat-cepat terus bertaubat pada Allah. Okay, itu insyaAllah. Yang ketiga, kita masuk syurga ni dengan sebab syafaat. Jadi syafaat yang paling besar adalah syafaat daripada Nabi SAW. Ini daripada Nabi SAW. Selain daripada Nabi, syafaat Al-Quran. Al-Quran akan datang kepada kita nanti. Syafi'an li ashabihi. Dia memberi syafaat kepada orang yang membacanya, orang yang belajar, orang yang mengamalkannya. Jadi Al-Quran datang nanti sebagai syafaat kepada kita semua. Yang ketiga, kita mungkin tak perasan, syafaat sahabat yang baik. Kita dulu selalu datang majlis ilmu sama-sama. Macam Kak Faizah, Sri, semua memang geng-geng kan. Lepas tu Kak Saimah dengan Kak Rozia, dengan siapa Ayu, dengan Kak Fauzia, dengan Kak Miza ni, dia kat Singapura ni selalu dia memang Kak Min, dia memang satu tim ni pergi majlis-majlis ilmu apa semua kan. Okay, tiba-tiba
Macam mana? Amin amin rabbal alamin. Okey, tiba-tiba kita cari kawan kita tak ada dalam syurga. Semua ada ni tapi kenapa dia tak ada kita pun jumpa Allah. Ya Allah, mana kawan aku yang ni, dia dulu kat dunia, kita orang pergi kuliah-kuliah selalu dengan dia, kan? Pantang kalau ada nak sedekah, kita orang akan collect duit sama-sama, kita sedekah sama-sama, kan? Tapi kenapa dia tak ada dalam syurga? Kata Allah nanti cari dia dalam neraka. Okey. Lepas tu bawa dia masuk syurga. Nanti berlari-lari kawan-kawan yang dulu kat atas muka buat baik sama-sama, cari dalam syurga, ambil dia dalam syurga tu bawa dalam syurga. Cari dia dalam neraka, ambil daripada neraka tu bawa dalam syurga. Itu syafaat kawan yang baik. Jadi kawan yang baik boleh beri syafaat sebenarnya. Kawan yang baik boleh beri syafaat. Sebab itu kadang-kadang dia orang kata, kalau tak jumpa aku dalam syurga nanti cari aku kat neraka. Tolong boleh tanya. Ya Kak Wazia. Kalau macam kawan-kawan yang kat syurga tu, dia pergi neraka, dia akan merasa panas? Tak. Tidak. Tak adalah. Dia takkan merasa panas. Okay? Tu. Dia bukan cari solang-solang, kan, masuk dalam neraka tu, mana kawan-kawan dia, tak. Dia akan seru je, panggil je. Kawan dia keluar. Kawan dia keluar, nanti bawa sama-sama masuk dalam syurga. Tu sahabat yang baik. Sebab itu kita kena berkawan dengan sahabat yang baik. Jadi sahabat yang baik akan beri syafaat kita nanti dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi kat dalam ni kalau tak jumpa saya dalam syurga nanti tolong cari saya kat neraka ke. Mana Ustaz Rusdi ni, kan? Lalu cerita pasal syurga tapi Ustaz Rusdi tak ada. Cari dia, jom sama insya-Allah. Ustaz yang kena cari kita orang ni. Apa dia, doktor? Ustaz yang kena cari kita orang ni. Kita orang yang berdosa ni. Tak tahu. Imam Al-Ghazali kata, Imam Abu Hanifah kata, kalau Allah tak tutup aib aku, kau semua tak nak belajar dengan aku. Itu Imam Abu Hanifah lah. Macam tu lah juga saya. Allah tutup aib saya sebenarnya. Takut-takut nanti kan kalau Allah buka semua tak nak belajar dengan saya, kan. Jadi kita kena syukur bahawa Allah tutup aib kita, kan. Nama ustaz tapi kadang-kadang itulah zaman remaja dulu tak tahu, zaman muda-muda dulu tak tahu, kan. Okey, insyaallah. Okay. Kalau kita dosa dengan manusia, macam mana kalau kita tak dapat jumpa orang tu, lepas tu kalau kita minta maaf dengan orang tu, orang tak nak maafkan. Okey, maksudnya fight dengan Abang Rusi Belanga. Kejap, Kak Saimah kena matikan ni. Okey, Kak Min sebut, Kak Min boleh? Maksud kami kalau macam misalnya, kalau kita berdosa dengan manusia dengan Encik Ustaz. Okey, kalau kita berdosa dengan manusia, lepas tu kita dah cuba minta maaf dengan dia tapi dia tak nak maafkan. Lagi satu, kalau kita macam mengumpat ke mengata dia. Lepas tu kalau lagi satu, kalau kita nak minta maafkan dia tapi kita tak dapat cari dia. Tak dapat cari dia. Itulah Nabi paling takut manusia dosa sama manusia. Kalau dia dosa dengan Allah, dia tahu Allah tu Maha Pengampun. Tapi kalau dosa dengan manusia ni, manusia tak sama Allah yang Maha Pengampun. Jadi sebab itu kita jangan sangat buat dosa dengan manusia lah. Tapi kalau kita dulu jahil, kita tak tahu, kita ni Allahumma salli, kita doa je lah pada Allah SWT untuk Allah hapuskan dosa kita. Dan dalam masa yang sama, usaha cari dan minta maaf. Okay, minta maaf. Syarat dia sebenarnya kalau nak minta maaf ni, dia kena nyatakan apa kesalahan dia. Tapi Imam Syafi'i kata kalau menyebabkan perpecahan lebih besar, boleh tukarkan kesalahan tu dengan kesalahan yang kecil lah. Kan? Jadi tukarkan macam tu InsyaAllah. Kena cari jugalah, kena usaha. Kalau tak dapat tu itu Allah punya kerja lah. Maksudnya Allah maafkan kita. Tapi syaratnya maksudnya okey, satu lagi cara kalau kita nak macam kita tak jumpa, kita pernah buat dosa dengan dia tak jumpa. Banyakkan sedekah atas nama dia. Kita buat sedekah atas nama dia. Nanti ke akhirat dia datang, dia gembira dengan kita sebab
kita beri pahala yang banyak untuk dia. Jadi dia akan maafkan dosa kita ke akhirat. Jadi kalau kita rasa kita ada buat dosa dengan tu, lepas tu tak dapat jumpa, kita banyak sedekah atas nama dia. Sedekah atas nama dia. Jadi kita sedekah, contohnya aku sedekah RM1,000 ni, aku niatkan pahalanya untuk sahabat aku yang ni. Jadi nanti di akhirat, bila dia dapat pahala daripada kita tu, dia akan maafkan kesalahan kita lah. Itu cara yang terbaik lah. Cara yang terbaik. Sama juga kalau kita hutang orang, lepas tu cari orang tu tak jumpa. Jadi kita sedekah atas nama orang yang kita hutang tu. Kalau di akhirat nanti dia tuntut, ada pahala yang telah kita sediakan untuk dia. Jadi dia akan redha nanti. Okey, akan redha. Okey, insya-Allah. Sebab orang ke akhirat nanti nak pahala je. Dia tak nak lain. Kalau kita buat dosa, minta maaf ke akhirat, dia tak nak maafkan. Jadi dia ketika tu nak pahala je. Bila kita dah sediakan ada pahala untuk dia, dia akan maafkan kita. InsyaAllah. Itulah. Tapi kerja ampun dosa tak ampun dosa ni kerja Allah. Okay. Andai kata kita jumpa orang tu tapi orang tu tak nak maafkan, tak apa. Kita dah selesai, kita dah minta maaf. Dia tak nak maafkan tu antara diri dengan Allah lah. Okay, satu. Yang kedua, kita kena selalu doa. Doa supaya dia ada lafaz kalimah maaf daripada mulut dia. Ada kalimah maaf daripada mulut dia. Ini kena doakanlah, insya-Allah doakan. Okey, insya-Allah. Sebab Allah yang membolak-balikkan hati manusia ni. Jadi Allah boleh tukar hati manusia daripada keras jadi lembut, lembut jadi keras. Okey, insya-Allah. Okey. Okey, jom. Ya. Dr. Linda. Ustaz dah cakap tadi kalau kita sedekah atas nama dia kan. Kalau misalnya kita sedekah tu, maksud saya masa sedekah tu kita kena sebut nama penuh ke? Maksudnya kita nama cuba penuh lah. nama mangan saja pun boleh ke? Ya, tak apa, boleh. Boleh. Allah Maha mengetahui, boleh insya-Allah. Maksudnya contohnya nama Nur Ayu tapi kita aku sedekahkan atas nama Ayu lah. Gitu ya. Jadi boleh walaupun pendek. Sedekah ni atas nama Kak Min. Okey, boleh. Kak Min pun Allah kenal. Okey. Ada Kak Min nak tanya soalan lagi ke? Kak Min, buka mic Kak Min, tak dengar. Kalau kita cakap sedekah untuk siapa yang kita berdosa, kita tak sebut nama tapi cakap siapa saya telah berdosa gitu. Boleh? Boleh tapi lebih baik mention lah siapa dia. Kalau tak pun boleh, Allah Maha mengetahui, tak ada masalah pun. Tapi masa nak sedekah tu jangan cakap ni dengan contohnya Ustaz, saya ada nak sedekah ni, saya ada buat dosa dengan orang tu, saya sedekah atas nama orang tu lah. Tak payah. Tak payah nak beritahu orang yang kita dosa dengan siapa-siapa. Itulah. Okey. Dia sedekah je atas nama. Saya sedekah ni atas nama sahabat saya ni. Saya dah lama tak jumpa dia. Jadi saya sedekah Ustaz atas nama sahabat ni. Itulah. Kalau tak sebut macam tu pun tak apa. Dalam hati kita je. Aku sedekah ni atas nama sahabat aku ni. Okey, insyaAllah. Okey. Maaf Ustaz, bertanya Ustaz. Okay. Betul tak anda orang cakap kadang Kaabah pun boleh beri syafaat dengan kita Ustaz? Kaabah? Kaabah tak. Kaabah tak. Cuma Kaabah ni dia kalau kita lihat dapat pahala je lah. Itu je lah. Tapi Kaabah tak beri syafaat. Dia tiga tu je lah. Satu Al-Quran. Yang kedua sahabat yang baik. Yang ketiga adalah Nabi. Itu syafaat yang paling besar dari Nabi lah. Syafaat yang besar dari Nabi. Okey, selesai insyaAllah. Okey, jom kita sambung satu lagi ayat. InsyaAllah sempat lagi ni. 10.22. Okey dah ke letih dah? Kalau okey, saya sambung. Okey. Teruskan Ustaz. Okey, lebih panjang sikit. Jom. Okey. Wama anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin. Kalau nafas tak sampai, mana kita nak berhenti? Min ba'di, okey. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'di min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Okey, jaga ma
wa ma jangan tebal. Dia nipis je, ma wa ma, okey. Lepas tu kemudian anzalna, nun mati jumpa zai. Jadi ang ang bukan ang naik kat hidung. Anzalna ala qaumihi, ada ya kecil, dia panggil maksilah qasira, mat penyambung yang pendek. Jadi dua harakat je. Ala qaumihi. Okey. Nun mati jumpa ba. Ini iklab. Iklab ni maksudnya quliba, qaf lam ba. Quliba ni tukar. Jadi kenapa di hati kita dia panggil qalbu? Qaf lam ba juga qalbu. Sebab hati kita berubah-ubah. Kadang baik, kadang jahat. Kadang lembut, kadang keras. Jadi sebab itu Allah namakan hati manusia tu qalbu. Qalbu tu berasal daripada kalimah quliba. Quliba ni tukar. Jadi iqlab, tukarkan bunyi nun yang mati kepada mim. Mim yang mati. Iaitu nun jadi tukar jadi huruf mim. Jadi M baris bawah I, nun tu tukar kepada mim. Jadi M-I-M lah. Jadi bacaannya wama anzalna ala qaumihi mim. Okey. Mim, okey. Okey, mim ba'di, mim ba'di itu basic. Tapi kalau yang advance, okey, dia jangan dapatkan bibir macam sebut huruf mim mati jumpa mim. Mimma tu kan. Jangan, sebab itu bukan huruf idgham, ni huruf iklab. Jadi apa nak bezakan antara iklab dengan idgham? Iklab ni bibirnya jangan rapat sangat, boleh dilalui selai kertas. Jadi kita akan baca ba'di, bukan mim ba'di. Tapi kalau kita baca ala qaumihi mim, kita kata bibir mim ba'di, betul. Itu betul boleh terima. Cuma yang terbaik adalah mim, jangan rapatkan bibir. Mim ba'di, sebab boleh dilalui oleh selai kertas. Mim ba'di. Kalau nak ketat pun boleh mim ba'di. Jadi dua-dua saya terima, tapi yang terbaiknya adalah mim ba'di. Boleh? Okey, terusnya. Min jundin. Anu mati jumpa jim. Jadi M-I-N-G, ming. Ming, lepas tu jim. Min jundin. Okey, jundin pula dia masuk kat mim terus, jadi ketat bibir. Jundim minas sama. Kau nak berhenti kat situ. Minas sama. Wa ma kunna muzilin. Nun mati jumpa zai lagi, sama dengan anzalna. Jadi M-U-N-G, mung. Mung naik kat hidung. Jadi mung, mudilin. Okey, boleh insya-Allah. Jom kita baca ramai-ramai insya-Allah. 1, 2, mula. Okey, alhamdulillah. Jadi tak ada masalah sangat. Cuma saya nak dengar berapa orang je tentang perkataan min ba'dihi. Min ba'dihi. Okey. Siapa nak baca? Tak saya baca. Okey, Sri, okey. Wa ma kunna ala qaumi min ba'di. Okey. Min minas sama. Wa ma kunna munzilin. Okey. Sri baca malu-malu ni, kalau tak malu-malu dia lagi sedap. Dia malu-malu jadi dia macam dia agak-agak sikit. Macam kunna tak cukup dengung, tak cukup harakat. Kunna wajibul guna kan, nun sabdu. Okey, satu. Itu yang mim ba'di ni dia tak sempat masuk, dia dah pindah ayat lain. Dia kena bunyi mim ba'dihi, bagi je. Okay, semula dia tak semula. Wa ma
Bukan wama. Wama. وما أنزلنا على وما Okey. Tak apa, insyaAllah. Okey, siapa nak baca lagi? Okey, Sri okey. Cuma kunna tu kena baik. Wama kunna munzilin. Haji Roslan angkat tangan nak baca ke ataupun salah pencet? Boleh tu Ustaz. Oh, ingat salah pencet. Okey, silakan. Okay. Wama, okey, ma وما أنزلنا على قومه من بعده okey. من جود من السماء وما كنا منزلين. Okey, cuma min J-U-N-G dua harakat. Judim kat situ tadi tak cukup harakat dan tak baca dengan dengung. Silakan. Min jundin. Min judin Tak ada Pak. Min dua harakat. min judin minas sama. Okey. Dia bunyi jung, J-U-N-G, jung. Min jundin. Okey. Min judin. Ya, dim. Min judin. Ya, kata min jundim minas sama, min jundim. Dia banyak tu. Min dua harakat, jung dua harakat, dim dua harakat. Ada 6 kat situ lah. Okey, silakan siapa lagi nak? InsyaAllah. Wahidah. Satu-satunya. Sebab Wahidah ni satu kan. Silakan Wahidah. Anwari. Nuar ni cahaya yang macam ni? Cahaya yang redup. Kalau An-Nur tu cahaya, tapi An-Nuar ni cahaya yang macam redup sikit. Silakan. Okay. Ma anzalna ala Wama. Tinggal wa. Wama, okay. Wama anzalna ala qaumihi min ba'di. Okay. Min jundim minas samai wa ma kunna munzilin. Kunna dua harakat. Kunna munzilin. Okay. Okay, cuma macam tergesa-gesa sikit. Jadi kena baca dengan Nervous first time. Nervous? Tak payah nervous. Kita ni macam adik-beradik je. Okay. Alhamdulillah. Tak ada. Kita kan belajar, kita datang semua nak belajar kan. Jadi nak belajar tak ada masalah. Okay. Allah. Okay. Saya dulu zaman saya belajar, Masya Allah malunya kan. Walaupun dah besar macam ni, kalau belajar kat Masjid Azhar, kita orang belajar dengan Syekh Quran. Kalau salah tu rasa macam malunya kan. Sebab dah besar macam ni, Syekh ni pegang pemukul alat tu. Yang plastik. Rotan kan? Rotan. Dia rotan dulu. Dia pemukul alat. Kalau kat Mesir pemukul alat tu yang plastik. Dia duduk atas kursi macam ni. Kita duduk kat bawah lah. Duduk sila kat bawah. Depan dia panggil. Lepas ni baca. Salah je satu kesalahan, pemukul alat singkat kat pipi. Pak! Pedih kan. Dia tu, dia mata dia dua. Kalau yang mata satu sebab pedih pipinya. Sebab dia pemukul alat. Satu lagi sebab yang bawah belakang-belakang ni semua kawan-kawan ustaz-ustaz yang ni. Ada mak malunya tu Jadi tak apa, insya-Allah kita belajar. Tak perlu malu Okay. Terima kasih Ustaz. Okay, selesai. Jom insya-Allah. Saya tangguhkan tafsiran dia. Cuma maksud dia adalah dan setelah dia meninggal dunia, Habib Musa Al-Najjar, kata Allah, wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin.
kata Allah istilahkan ni buang karanya lah nak turunkan satu pasukan daripada pasukan tentera daripada langit. Rugi je dia kata kan. Buang kara je dia kata. Wa ma kunna munzilin, kami tak perlu menurunkannya. Jadi Habib Musa An-Najjar mati kena bunuh, Allah tak turunkan pun bala tentera daripada langit untuk hapuskan kaum dia. Nanti ayat seterusnya, illa in kanat illa sayhatan wahidah kan. Cukup dengan satu pekikan malaikat je, iaitu malaikat Jibril AS. Nanti dia ambil daun pintu kota Antakya ni, kota Antakya ni besar pintu dia. Dia ambil 2 daun pintu kota Antakya, dia letak pada mulutnya, wallah alam mulut malaikat macam mana, letak pada mulutnya dan dia jerit je, pekik je. Wah kan, macam tu. Terus yang penduduk Antakya tu pecah gendang telinganya, kat mana dia berdiri kat situ dia mati. Jadi kata Allah, buang aku nak hantar satu gerombolan tentera daripada langit dan tak perlu pun aku turunkan dia. Illa in kanas illa sahatan. Cukuplah dengan satu pekikkan malaikat je, iaitu malaikat Jibril AS. Cuma binasa. Jadi Allah hinalah. Walaupun kau rasa kau hebat, lepas tu kau duduk dalam kota yang tak boleh musuh masuk, kemudian kau rasa kau dah kuat, jadi Allah tak hantar satu kumpulan malaikat pun, satu kumpulan tentera pun, cukup dengan seorang malaikat je yang pekik, mati semua tiba-tiba. Kat mana dia berdiri, kat situ dia mati. Okay, insyaAllah. Jadi kita sambung nanti untuk tafsiran akan datang. Jadi cukup sekarang tu, kita sama-sama tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an Allahumma zakkina wa'allimna warzuqna tilawatahu ana al-layli waj'alhu lana hujjatan ya alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.